boleh unmute. Kita interaktif Today saya lebih suka kita sembang-sembang lah pagi ni Izni. Boleh unmute. Ya, you dari branch mana? Saya Shah Alam. Shah Alam. Berapa lama dah join? Tak lama pun, hari tu bulan 12 join. Bulan 12 join. Okay. Berapa listing you ada sekarang? Tak apa, it's okay. Today kita nak sama-sama lah. Berapa listing you ada sekarang? Listing yang ada dalam 3. Oh, dalam 3. Okay, baik. Thank you Izni. Okay. Kemudian Kamaruddin, which brand? Ya Tuan, saya Putrajaya. Putrajaya. Bila mula aktif, betul-betul aktif lah, tak payah join. Januari saya baru mula. Januari Okay. Berapa listing ada sekarang? So far saya ada 20 insyaAllah. 20 listing. Okay, terima kasih. Saudara Razi? Dah lama juga saya tak tahu bila saya mula, tapi baru nak aktif balik semula lah. Mula bulan ni lah. Bulan ni boleh Ya. Kita mula March 2021 Ya, betul. Okey, baik. Listing ada berapa? 2. Okey, terima kasih. So Tracy. Hai Tracy. Ada yang kata tak boleh. Hai Tracy. Siapa yang tak boleh? Okay, Tracy, which brand you? Ampang how many you have a listing? How many you got a listing? Tracy? Oh, 0 It's okay, it's okay. It's okay. How long you join Ampang branch? I look your chat. It's okay. Oh, December December 2000. Okay, baik. Okay, sama dengan Anis lah. Okay, baik. And then who's next? Wong. Hi Wong. Oh, hi. Hi, how are you today? Oh, I'm good. Wow, you're great, So which brand? Yeah, I have 4 or 5 listing lah. 5? 4 or 5 only. Oh, 4 or 5. Okay. Branded. I take a 5 lah. Which brand? Just join this month, I think. This month or last month. February. Okay, thank you Wong. Okay. Yeah. So another S tak ada Okay. So thank you for your response. So that's mean I know your situation lah. Okay. So for all of my friend today, so macam ni, listing is very important. Sangat-sangat penting listing ni. Sebab listing ni adalah kita punya produk. Okay? Very important. Maksudnya kalau kita tak ada listing, so kita tak boleh nak jual. Kita tak tahu nak jual apa. So listing adalah sesuatu produk. Okay? So very important. Ini belum lagi kalau kita bincang macam mana kita nak tengok listing itu, grading dia. Apakah listing itu grade dia F atau E. Okay, so today kita tak bincang macam tu. Maksudnya sekarang kita bincang overall secara umum sahaja. Tapi you kena tahu bahawa makin lama you dalam bidang ni, you akan tahu, oh ini kalau saya ambil listing ini tak sampai seminggu saya boleh jual ataupun saya boleh sewakan. So you akan pandai nanti seiring dengan masa lah apabila you join. Okay.
Baik. So kalau kita tengok sini rata-rata semua hampir barulah. Okey. Ada yang baru aktif, ada yang baru join. Okey. So bagi saya is okay. Never late. Tak ada yang kata oh lambat, saya baru ke, saya ni ke, tidak. So pengalaman saya selama 5 tahun saya dalam bidang real estate ini, junior or senior rent tidak menjamin you boleh closing banyak. Kena buat sungguh-sungguh. Apabila you buat sungguh-sungguh, you akan dapat. You akan tengok nanti apabila you sudah mungkin dalam 6 bulan ke hadapan, kalau you buat semua apa yang you belajar daripada Kickstarter semalam dan juga hari ini, 6 bulan akan datang, you akan berjaya. Kalau you buat semua. Okay, dia sebenarnya dalam bidang real estate ni very simple. You just copy, you just follow leader ataupun you just follow your punya senior yang mana betul-betul aktif. Okay, so you kena tengok balik you punya matlamat. Kalau you punya matlamat untuk dapatkan 10,000 sebulan, so you kena kerja untuk dapat 10,000 sebulan. Okay, kalau matlamat you santai saja, you tak dapat apa-apalah, rugilah. So saya tengok dalam 2019 punya award yang tadi ada sharing tadi, ada seorang this guy, saya rasa dalam umur 30-an lebih. Okey, RM1 juta commission dalam setahun. Imagine. So dalam setahun you boleh jadi jutawan sudah. Kalau 10 dengan ratus ribu setahun sudah betul. Okey, sama ada you nak dapat 300,000, 400,000 sudah biasa, boleh dapat. Confirm boleh dapat kalau you betul-betul buat. Tapi juta ni rare sikit lah. Juta ni dia rare sikit, dia susah sikit lah. Tapi boleh berjaya kalau kita betul-betul buat kita punya tugasan dengan cara yang baik lah. Okey, so itu yang saya maksudkan lah. Okay, so very important. Kalau you tak ada listing, maksudnya you fail lah. You akan fail. Okay, so hari ini kita bincang pasal listing. So that's important about listing. Listing ni adalah produk yang perlu kita jual ataupun yang perlu kita sewa. So you try to list produk. Okay, so produk kita ini, kita dalam bidang real estate ni kita buat beberapa jenis, ada antaranya ada dua lah sebenarnya tugas utama kita. Yang pertama adalah kita menyewakan properti tersebut. Yang kedua, kita menjual properti tersebut. Ini utama. Okay, so ini adalah produk utama kita, apa yang kita perlu buat. Okay, so bagi you all, saya tengok masih baru, Izni, Kak Kamarudin, Razi, Tracy, Wong. So untuk yang baru, saya cadangkan banyakkan listing sewa. Okay, banyakkan listing sewa. Kenapa listing sewa? Yang pertama adalah kadang-kadang kita awal ni kita tak pandai lagi nak kira kelayakan loan untuk kita punya klien. Okey, kita tak biasa. Macam mana kita nak tahu dia layak So kita tak tahu. Tapi and then untuk membeli sesuatu properti juga, seseorang itu perlu ada kita katakan perlu ada deposit. Okey, dia perlu ada deposit. Kalau misalnya loan bank dia untuk first house dia mungkin dapatlah 100%, tapi kalau tak semua dapat 100%, ada yang dapat 90%. Apabila 90%, maksudnya dia perlu ada 10% lagi untuk dia beli properti tersebut. Dia perlu sediakan pendahuluan 10%, kemudian bank akan bagi loan 90%. So 100% lah. Okey, baik. So nak sediakan 10% tak semua orang ada. Kalau properti itu kita katakan berapa sekarang properti?
kan. So rata-rata lebih kurang dalam 300,000 400,000 lah kalau apartmen. Okey, so kita katakanlah dalam purata 10,000 dia kena ada. Okey, 10,000 itu pertama. Yang kedua, dia nak kena bayar lawyer fees lagi dan lain-lain fees lagi. Dia nak masuk, dia nak kena pasang langsir, dia nak kena beli kitchen cabinet, apa semua kan. Paling tidak dia kena ada 20,000. So 20,000 bagi orang muda, bagi orang yang baru dapat kerja, not easy untuk mereka dapatkan duit tersebut. So peluang kita untuk menjual tu sangat-sangat rendah. Tapi kalau sewa, semua orang nak sewa. Okey, dan penyewa ni ada yang sewa student. Ada yang sewa orang kata bujang. Okey, bujang tapi bekerja. Ada yang sewa keluarga yang kecil, mungkin baru kahwin. Ada yang nak sewa keluarga yang besar. So berbeza-beza. Dan sewa ini pun dia bukan hanya sewa rumah saja. Kita boleh sewa kilang, kita boleh sewa tanah. Okey, so ia banyak peluang lah. Dan sewa ni mudah sebab dia tak perlu dapat loan. Tengok profil dia bagus tak bagus, and then kita propose kepada kita punya owner, and then selesai. Okay, you boleh stamping dan juga you boleh buat agreement. Agreement pun kita boleh charge dengan buyer. Biasanya untuk branch, setengah branch tu dia berikan kebenaran untuk dia punya rent untuk buat agreement dan dia boleh charge dengan buyer dia lah. Contoh agreement tersebut adalah RM300. So dia beritahu kepada dia punya buyer pula. Dia punya penyewa, dia kata untuk agreement ni kena sediakan RM300. So dia boleh uruskanlah dan RM300 tu rent boleh ambil untuk uruskan. Okey. So pastikan anda fokus untuk sewa dahulu dalam tempoh sekarang ini. Tapi yang lain tu buat jugalah untuk jualan. Tapi first fokus untuk sewa. Sebab pada struggle sikit lah. Kita nak dapatkan cash. Kalau untuk dapatkan commission jualan, dia akan ambil masa yang berbulan-bulan. Dia take time. So sambil kita menunggu commission jualan itu masuk, commission sewa ni lagi cepat. Okey, ada nak tanya di situ? Izni, you tiga listing sewa ke jual? Jual. Sekarang tengah tunggu Jual. bank approve dia customer punya loan. Okey, tahniah, bagus. So saya cadangkan cari juga listing untuk sewa. Selalunya memanglah dapat listing tapi selalunya owner tak nak sewa. Banyak dia yang tak nak sewa. selalunya tak nak sewa ni. Okey, baik. Tak apa, usaha lagi. Okey. Baik. Okay. So okey. Kamarudin, you ada 20 listing. Bagus. Berapa sewa dalam listing? Sewa. Ada 2 sewa Saya masalah sewa saya ni, bila saya orang yang iklan sewa tu, selalunya dia orang bukanlah I know if I try harder I can get, but ramai juga yang tak perlukan rent bila dia orang nak sewakan dia punya tu. Maksudnya yang especially yang murah-murah dia. Yang 2 saya punya tu semua yang 2,000 ke atas punya per month. That one memang dia orang maybe perlukan rent untuk tolong. Tapi yang murah ni banyak kita tak payah. Tak tahulah betul ke tak. Okey. Ya, itu salah satulah. Tapi kita kena katakan bahawa kita boleh bantu untuk sediakan agreement. So owner pun akan lebih safety dari segi kalau terjadi apa-apa kerosakan dan juga hal-hal lain. Itu yang pertama. Yang kedua, maklumkan kita boleh filter penyewa yang lebih berkualiti lah. Okey.
buat biasa-biasa saja, mereka boleh sewakan yang murah. Tapi tak sampai setahun dah keluar daripada rumah tersebut lah. Tapi it's okay, tak apa. So cubalah untuk ada sewaan. Dan sewaan tidak terhad kepada kediaman sebenarnya. Dia ada office. Okay, office mungkin 3,000, 4,000 ataupun shop lot, kedai-kedai bawah, corner lot dan lain-lain lah. So itu juga adalah sewaan komersial. Okay, selain itu sewaan juga adalah tanah. Okay, kita boleh propose kalau tanah tersebut susah dijual ataupun tanah tersebut berada di location yang baik, kita boleh propose kepada owner juga sebenarnya. Sama juga dengan property. Kalau property itu agak susah nak dijual dan proses nak jual tu agak lama dan owner pun kata saya banyak ejen dah try dah ni. Dah 2 tahun dah tak boleh jual juga. So kita kata why not kita sewakan dalam tempoh so owner dapat income sewa yang bahawa properti ini sebenarnya dalam proses kurang 6 bulan ke atas. So kita akan bagi notis lah biasanya macam tu. Ataupun owner yang baru mungkin nak continue sewa tersebut. So tapi kita kena beritahulah kepada kita punya bakal penyewa bahawa properti ini untuk dijual sebenarnya. Okey? Kita tak tahu kadang-kadang yang sewa tu nak beli. Kita tak tahulah ya. Okey, baik. So itu saya cadangkan untuk peringkat awal. Walau bagaimanapun usahakan untuk cari sewaan sebanyak mungkin lah, sebab dia akan mendapat income yang mudah sebenarnya. Okey, boleh. Okey, kemudian kita berbalik kepada produk kita. Okey, so produk kita, listing kita, kebanyakan kita nak tengok. Sekarang saya tanya, Wong, hi Wong. Ya. 5, you ada 5 tadi kan? Semua rumah ke atau semua kondo? Nak maklum pada semua sahabat semua bahawa dalam kita punya urus niaga, kita ada pelbagai jenis listing ataupun produk kita. Kita ada pelbagai. Yang satu adalah kita panggil kediaman ataupun rumah. Okey, ataupun residency. So maksudnya rumah tersebut kita pecahkan pula kepada pelbagai. Ada yang tadi kita kata high rise seperti flat, apartment, kondo, itu kita kata high rise, yang mana mereka adalah strata lah. Strata tu maksudnya mereka berada di apartment. Okey, itu kediaman. Kediaman seterusnya ada juga rumah teres. Okey, rumah teres, semi-D, banglo, itu adalah merupakan kita punya produk tu juga. Okey, so kita faham bahawa kediaman tersebut dipecahkan lagi dengan produk tersebut. Okey, seterusnya komersial ini pejabat, kilang dan lain-lain. Komersial dia berbeza. So setiap produk ni sebenarnya dia ada perbezaan dia. Boleh So dia tak sama. So kena belajar lagi. Okey. Kemudian antara lagi yang kita boleh jual adalah tanah. Okey. So biasanya tak semua orang pandai tanah lah. Okey. So tanah ni setengah agensi tak benarkan rent baru dia untuk buat jualan tanah. Boleh faham So kena tanya jugalah you punya agensi, you punya branch, sama ada dia benarkan tak untuk uruskan tanah. Sebab tanah ni sangat complicated dan sangat mencabar dan prosesnya yang agak lama sebenarnya. So kalau kita tak biasa dengan tanah, belajar dahulu baru kita boleh ambil untuk buat sewaan ataupun
jualan tanah tersebut. Okey, boleh faham produk So ini adalah produk itu saja. Okey, so ini yang kita perlu. Berdasarkan pengalaman saya akan minta ada beras tersebut sebagai contoh. Ada roti. Roti hari ini sebagai pembeli, kali keempat kita datang lagi tak? Razi, kita datang lagi tak kali keempat? Razi dengar? Ya, dengar. Kita datang lagi tak kali keempat? Tak datang lah. Tak datang lah. Okey. Baik. So itulah perumpamaan kita. Kalau kita ada listing yang banyak, so kalau ada buyer yang buyer ataupun tenant ingin berurusan dengan kita, dia akan kata saya nak beli rumah dalam around Shah Alam lah, dalam sekitar Shah Alam, dalam 300 hingga 400 ribu. So you ada berapa rumah? Kan dia tanya kita. Contohlah dia tanya Izni kawasan Shah Alam. Dia tanya Izni saya nak beli rumah 300-400 ribu. So you ada berapa rumah? Takkan kita nak kata kita ada 3 sebagai contoh untuk awal-awal ni tak apa. Sebagai contoh kita nak kata ada 3. So dia kata macam mana? 3 je. 3 je. Tu pun tak ada Shah Alam pula. Kalau kita jujur lah kan. So maksudnya berbeza dengan kalau kita ada 50 listing sekitar Shah Alam. Oh, saya ada 50 listing, tak apa tuan. Saya forward ke tuan 50 listing, tuan tengoklah mana yang berkenan. Rasa-rasa macam mana? Okey, so dia akan berurusan dengan kita. So daripada 50 listing tu kita akan dapat jual satu paling tidak. Kita jual satu. Dia tengok, lepas tu dia buat study juga sebab setengah orang nak beli rumah ni sangat-sangat susah. Maksudnya mungkin sekali seumur hidup saja dia boleh beli rumah sebagai contoh So dia akan study. Kita bagi je maklumat, yang penting kita dah dapat lantikan eksklusif ataupun general, usahakan eksklusif. So kita bagi dia. And then kemudian kita follow up dia esoknya. Macam mana tuan? Ada yang berminat ke? Oh, saya usahakan kalau boleh call lah. Call, by call. Kalau boleh, jangan WhatsApp lah. Kalau boleh kata, okey tuan, saya nak WhatsApp ni banyak cerita. Boleh saya call ke? Atau boleh kita jumpa ke? Okey, tak pergi rumah tu pun tak apa sebenarnya. Cara kita mengambil kepercayaan klien kita tu penting bagi saya. Okey, saya biasa macam tu. Kalau saya buat adalah, kalau boleh saya nak jumpa dulu owner ke, saya nak jumpa orang kata istilahnya
buyer ke, saya akan jumpa. Saya akan cari peluang untuk jumpa. Maksudnya saya akan kata boleh kita jumpa, saya lebih terangkan lebih detail. Kan, kalau nak jumpa di kawasan mana, Cik boleh cadangkanlah saya datang je. Sebab first time klien kita dia kurang yakin dengan kita, dia tak kenal kita kan. So apa yang biasa saya buat adalah kita forward dulu business card kita. Kalau kita belum ada business card, forward dulu kita punya leader atau lah. So kita jumpa. Di jumpa itulah dia akan merasa confident, dia akan rasa selesa dan kemudian dia akan buat appointment untuk pergi tengok property yang dia rasa terbaik untuk dia. Okey, so berbeza. So bagi saya, kalau ada 50 listing, kita juga akan iklankan 50 listing tersebut. So apabila you iklankan satu property saja, you akan dapat request. Kalau kita kena tengok grade, grade tu kita akan belajar pada masa yang akan datang lah. Kita akan belajar grading. Kalau you dapat grade A, sehari itu you akan dapat paling tidak 5 calling ataupun 5 pertanyaan berkaitan satu property. Bayangkan kalau kita bayangkan kalau 50 itu adalah grade A. Kan 5 kali 50 berapa? Wong, 5 kali 50 berapa? Hai Wong. Berapa? Kamarudin berapa? 5 kali 50? 250. 250. So maksudnya sehari you dapat maksimum 250 pertanyaan. Kan? Maksimum lah 250. Tapi paling tidak kalau you dapat separuh dalam 100 berapa 150 ataupun dalam 100 sehari. Kan? So you akan betul-betul busy dalam bidang rent ini. You takkan sempat pun nak duduk lepak lama-lama, you takkan sempat pun nak balik rumah tengok TV. Okay, so biasanya rent-rent yang saya challenge dia dan dia dapat 50, biasanya 2 pagi baru dia tidur. Okay, selesaikan urusan keluarga dahulu. Okay, so 2 pagi baru dia tidur untuk menguruskan listing dia sahaja. Okey, so saya ingin cabar semua yang ada di sini dalam tempoh ada 50 listing. Nanti saya akan ajar macam mana nak dapat listing. Okey, 50 listing. Ingat tu, saya sentiasa buat cabaran tersebut. Baru ini untuk branch saya buat cabaran siapa yang sedang online meeting, kita buat online meeting mingguan. So siapa yang ada listing yang paling banyak pada masa tu, saya akan bagi hadiah cash RM100. Okey. So ada 3-4 orang yang kata listing dia 50. Okey, saya kata okey tak apa. Hantar personal kepada saya senarai tersebut. So apabila saya tengok, saya nilai Excel dia, susunan listing dia, okey. So saya dapat pemenang. So pemenang ini dia ada listing 80. 80 listing. So keberangkalian close dia dalam bulan tersebut sangat tinggi. Dan kalau kita tengok pula kalau you all kalau ada masa, you all tengok listing-listing senior-senior rent daripada pelbagai agensi. Mereka sampai ada 400 listing semasa. 400 listing semasa. Sangat hebat sebenarnya. Okay, so maksudnya sekarang saya challenge you all, selesai Kickstarter ini, usahakan untuk sentiasa ada minimal 50 listing. Kalau baru, usahakan untuk ada banyakkan listing sewaan dahulu. Okay, kemudian baru yang lain-lain. Okay, walaupun kata tadi susah, kalau misalnya kita katakan kalau listing sewaan itu 1,000 ke bawah biasa owner boleh cari penyewa sendiri, okey tak apa, kita ambil listing sewaan yang agak mahal sikit, mungkin 2,000, 2,500, okey. So saya rasa boleh. Okey. So itu cabaran saya lah, okey. Okey, seterusnya listing ini perlu diiklankan. So jangan
ada 50 listing tapi saya tak berjaya lah. Yalah, kalau tak iklankan, tak berjaya lah. Untuk makluman, biasanya senior rent akan menghabiskan ribuan ringgit untuk iklan. Okey, ribuan ringgit. Kamarudin setakat ni berapa dah 20 listing you keluarkan iklan? Iklan saya Berapa RM? Agak-agak ratus ke dah ribu? dah sampai 1,500 dah Ustaz. Dah 1,500. 2 Okey? bulan lah, 2 bulan. Untuk 2 bulan. So kita Ah. bagilah dalam 700 lah lebih kurang sebulan. Ya, So itu contoh. So maksudnya kalau tengok kepada senior rent, dia akan iklankan ribu-ribu. Okey, ini baru ada 20 listing, dah almost 700 ringgit dah kita iklankan. Kalau kita tak akan fail, kita akan gagal. Sebab zaman sekarang semua manusia keutamaan dia akan pegang handphone. Okey, dalam tandas pegang handphone, dalam kereta pegang handphone, nak tidur tengok handphone, bangun tidur tengok handphone, jogging tengok handphone, kedai mamak tengok handphone. So iklan yang paling sesuai adalah apa yang boleh ditengok di handphone. Itu antaranya lah ya. So maksudnya saya tengok di situ, kalau anda telah capai ribuan ringgit untuk iklan sebulan, anda akan berjaya. Ini tips. Okey, tapi kalau anda masih kedekut, kalau anda masih berkira-kira, kalau anda masih tak berani untuk iklankan listing tersebut dengan secara terbaik, maka kita tak akan berjaya, saya yakinlah. Okey, so iklan ni ada online dan juga offline. Okey, dengan iProperty dan banyak lagi, Google Ads, banyak lagi. So untuk online marketing kena belajar juga. So saya ingin maklumkanlah kepada kita jangan sepenuhnya mengharapkan training yang diberikan oleh Oriental. Kita kena cari, kalau kita nak advance dari segi online marketing, kita kena cari kursus online marketing mana yang bagus. Kita kena cari. Kalau kita nak belajar skill untuk negotiate, untuk communication, untuk apa, kita kena pergi belajar untuk belajar cara untuk komunikasi tersebut. So kita tak boleh nak harapkan semua yang agensi bagi. Okey, sama juga macam kita dahulu ataupun anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tak cukup pergi sekolah kan, kita akan hantar anak kita pergi tuition. Sebab apa? Sebab tuition tu lebih advance. Sebab tuition tu dia ada cara-cara dia untuk fokus kepada kejayaan tersebut. So sama juga dengan kita. Kita ilmu-ilmu sharing-sharing daripada Oriental kan, dan bayaran. So kita kena melabur dalam ilmu tersebut. Itu online So kita nampak tadi ribuan ringgit kena spend. Saya ada dengar semalam, saya bincang-bincang satu tim dia bukan seorang lah, dia mungkin lebih kurang 8 orang. Mereka ni habiskan RM 40,000 setahun. 40,000 setahun untuk iklan saja. Boleh beli kereta sebiji dah, 40,000 setahun. Okey, so ini yang mereka buat. Mereka iklankan 40,000 setahun. So apa hasil mereka? Mereka dapat lebih kurang 60 juta hasil setahun lepas. Tahun lepas. Dalam PKP ni, mereka dapat sale 60 juta. Dengan iklan 40,000. So kat situ kita boleh nampaklah. Makin banyak you iklan, tapi iklan ni pun kena belajar lah ya. Kena belajar lah. Bukan kita kata iklan tu macam mana iklan yang berkesan. So duit habis, so hari ni kita tak share dekat tu. Okey, kemudian yang popular offline adalah banner lah. Okey,
So banner ni peluang untuk sewaan dan juga jualan sangat tinggi. Sebab kita letak banner tersebut di tempat yang properti itu berada. So maksudnya banner itu salah satu. Okay. So biasa banner ni saya tengok yang berjaya ni dia ada ratusan banner. Ratusan bukan puluh lagi, dia ada ratus banner. Sebab listing dia banyak, so banner dia akan banyak. Selain itu juga kita boleh iklankan di surat khabar. Biasanya The Star lah. Okey, untuk Jumaat, Sabtu, Ahad iklankan di surat khabar. Ataupun kita boleh iklankan di kawasan-kawasan tertentu. Biasanya kita boleh pergi ke, kalau kita tadi macam Wong kata tadi dia buat high rise apartment. So boleh pergi JMB, beritahu JMB yang saya nak iklankan saya punya property. Biasanya dia charge RM RM10 untuk tempoh macam mana? Dia cakap pergi JMB, okey. Tahu. Okay, you pergi management office, you tanya saya nak iklankan property di sini. So ada borang ke? Biasanya ada. Jikalau saya pergi TMB yang dekat rumah saya punya macam boleh ke? Letak rumah boleh. Oh, dia akan dalam dia akan iklan dekat itu TMB punya web lah. Dia bukan JMB, bukan TMB, JMB, joint management body. Oh, joint management. Oh, saya sangka TNB. Bukan TMB, sorry, JMB, JMB. JMB ya. Oh. Property management, you boleh pergi sana, you beritahu saya nak iklankan saya punya property, saya agent property, saya mau iklan. Macam mana? Biasanya dia akan kata, okey boleh iklan, isi borang, you tulis macam ni, ini fees dia, RM10 untuk 2 bulan sebagai contoh. Oh, macam itulah. Thank you. Ya, sebab kadang dia tak tahu ada orang mau jual. Faham So kalau misalnya kita iklan di situ, keberangkalian tinggi untuk orang beli sangat bagus. Paling tidak seperti itulah. Okey, sebab kadang-kadang dia tak ada masa nak tengok mudah, dia tak ada masa nak tengok property dan lain-lain. So kalau misalnya sambil-sambil dia lalu, biasanya property management akan letak di board dia. Okey, dia ada papan kenyataan dia di board dia. So dia akan tampal kita punya iklan di situlah. Okey, so kalau boleh you pergi JMB, you iklankan property-property yang ada, yang you ada. Itu salah satu offline Itu yang jikalau saya buat itu ialah macam Monde Bayu, dan saya buat dekat itu dia punya management board lah. Ya. Tapi you kena pergi jumpa office dia lah. Oh, mesti office hour lah. Macam mana kita masuk lah? Itu saya pun tak faham. Saya nak masuk itu. Nak masuk itu. Dulu cakap dengan kita macam tu buat kita ialah nak urusan cari itu management lah. Management punya orang. Oh, macam boleh ke macam ni? Boleh, saya buat. Oh, you pun ada buat macam ni lah. Saya ajar apa yang saya buat lah. Oh, boleh macam ni. Thank you Ya. Apabila macam tu, Wong. Apabila macam tu, you sudah kenal itu staff office, kan? Betul. So you boleh tinggal you punya business card, you kata kalau ada orang sini mau sewa ke, mau jual dia punya property, saya boleh tolong lah. Faham Oh, faham. You boleh bagi pada guard ke, you boleh bagi pada itu office ke, beritahu saya property agent, saya duduk sebelah saja, kan? Betul. Jadi kalau ada orang mau jual, mau sewa, so go straight lah, terus go straight itu tempat, terus minta listing dekat ini macam clerk ke? Kalau dia orang management. Boleh.
Kadang-kadang ramai orang yang owner di situ, dia akan pergi office, dia kata, you tolong carilah saya punya pembeli, ini saya punya detail. Tapi itu kelab kadang-kadang tak ada masa nak buat. Oh. So biasa macam kita saya duduk dekat Ampang lah, betul tak? Ampang macam Taman Bandar Indah lah. Saya duduk Bandar Indah. Let's say saya tengok sini bunyi orang banyak ialah jual itu rumah double house lah, terrace house lah, link house lah. Then jika saya nak dapat macam link house bunyi itu owner bunyi telefon, atau apa cara saya boleh dapat tak? Okey, yang pertama nanti kita akan cakap, yang pertama adalah biasanya your branch ada master listing. Oh, ya, betul. Itu salah satu. Yang kedua, utama macam Bandar Indah sini saya. You tanya guard lah, you tanya. Biasanya master list lah. Taman ada guard lah. Low cost house kan. Orang traffic je. That's why saya nak fikir MPAJ sana biasanya ada orang kan. MPAJ biasanya taman itu ada itu dia punya organizer dia, persatuan dia. Tak ada saya sini. Tak ada. Tak ada, susah sikit lah. Tapi biasanya satu lagi yang boleh dapat adalah master list lah. Tapi saya macam let's say MPAJ, orang kita terus pergi MPAJ ada kena tangkap jika tanya dia master list untuk orang. Oh bukan, master list you tanya dengan you punya branch. Oh saya punya orang lah. You punya office lah, you punya branch. You cakap saya mau dapat master list untuk taman ini. Macam tu biasa. Dia akan bantulah. Bandar Indah punya Satu lagi adalah cara. Okey, you ronda kawasan tersebut. Okey, kemudian ada nama ejen kandung juga itu rumah nak jual. Ketuk jiran dia kiri dan kanan. You ketuk pintu jiran dia, tanya jiran dia, ada nombor owner ini rumah tak? Itu cara lah. Kalau you nampak kosong, sama ada banner ke, tak ada banner ke, biasanya kalau ada banner, kena tengok jugalah sama ada itu lantikan eksklusif atau general. Betul. Kalau eksklusif, kita kod A sajalah. Kita jaga kita punya agensi, kita jangan sailang lah. Okey? Tapi Syawan, biasanya dekat KL sini orang bagi-bagi pun tak ada dekat sana lah. Bagi apa? Jikalau saya macam saya nampak itu rumah kan, subsidy house kan, dia nak jual kan. Biasanya sometimes dia punya tepi rumah pun tak ada orang. You sudah buat belum? Saya pernah buat 2-3 kali itu yang rumah satu jiran dia cakap saya tak kena ini orang lah. Tapi orang lain. Sebab memang itu salah satu cara lah. You tahu cara lah. Boleh? Okay, you try buat. You tak boleh buat 2-3 kali and then you give up. Tak boleh lah. You kena buat rutin lah. Sambil you jogging ke, you cycling ke, you ronda-ronda ke. And then you boleh ketuk lah pintu. Bawa jogging lepas tu tengok sini luar. Ya. Masa you ketuk itu jiran punya pintu, you bagilah you punya business card. Saya belum dapat business card saya. You belum dapat. Okey. Okey, tak apa. Ataupun you boleh buat flyers lah. Minta branch buat flyers. Itu nak bayar kan? Itu flyers. Flyers biasa branch akan bantu buat lah. Okey. Faham. Thank you, Jaswan. Okey, sama-sama. Okey, baik. So kita kena iklankan online dan juga offline. So untuk offline sangat simple lah. Kalau kita nak iklan, biasanya kalau rumah yang di The Star
kita beli surat khabar The Star, kita call macam mana kita nak iklankan dalam itu surat khabar lah. Okay, so untuk online marketing sangat-sangat perlu ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita punya duit habislah. So memang kena belajar juga macam mana online marketing. Kena keluarkan duit sikit untuk kita belajar. Okay, baik. So ini adalah beberapa perkara yang kita tengok kepada kepentingan listing. Okay, dan juga ada beberapa tips. So saya selalu cakap kalau you nak berjaya, you kena ada minimal 50 listing. Okay, so you usaha yang tu, and then kalau you tak berjaya juga boleh jumpa saya. Okay, nanti Sariza boleh bagi nombor phone lah. Okay, baik. Okay, so kita selesai untuk listing. So listing ni sangat important. Listing ni adalah kita punya produk. So you kena mahir, you kena tambah listing, you kena fokus untuk sentiasa iklankan listing ini. So you akan berjaya. Adalah bagaimana kita nak cari listing. Okay, so hari ini saya share 5, mungkin you dah tahu, mungkin tidak, dan ini bukan hanya 5 sahaja, banyak lagi perkara yang kita boleh usahakan untuk cari listing. Macam tadilah, macam saya kata tadi ke Wong tadi, you jogging ke, you lalu ke, you apa ke, you tengok rumah kosong, and then you ketuk rumah sebelah, itu salah satu cara cari listing. Yang kedua, ya. Ini Miss Wong ya, saya nak tanya. Actually kita pergi government punya department let's say macam bil Jabatan Air atau TMP atau Unify macam kita boleh minta diorang punya macam let's say saya cakap saya ialah dia punya jiran untuk ini nombor lah. Boleh saya minta dia punya nombor telefon atau macam ni boleh ke? Boleh tanya macam biasanya dia tak bagi sebab kita ada akta privasi. Sama juga dengan master listing. Master listing ni sebenarnya tak boleh sebenarnya. Ya. That's why kita punya branch encourage kita ambil second number kan, right? Ya. Oh, tapi jikalau kita kena orang lagi baiklah, Ya, kalau misalnya boleh, okey je. Kalau you kata ini nombor ini saya ejen lah, saya mau jual. Saya lebih suka kita jujur lah, saya lah Kalau kita bukan jiran, kita jangan kata jiran lah. Saya kata saya ejen property, rumah ni saya tak jumpa lah orang dia. You boleh tolong ke saya dapatkan? Dia kata boleh. Kadang-kadang dia baik lah, tengok sibuk tak sibuk. Kalau kita rasa kawasan tu bagus. Sometimes dia kata official quite baik juga lah, dia quite beramah and then helpful lah. Ya. Dia akan bagi, okey saya tak boleh buat apa-apa. Okey saya sebut saja ini nombor telefon, you call sajalah. Biasanya macam itulah. Macam ni lah. Thank you Boleh. So JMB boleh. Saya akan share 5 cara yang tadi kita dah cerita 2 cara tadi. Yang 5 ni saya tak beritahu. Yang pertama tadi saya beritahu you all adalah ronda kawasan tersebut, tengok rumah kosong, you tanya itu jiran dia, and then you akan dapat itu listing. Yang kedua, you boleh pergi itu guard house ataupun you boleh pergi itu office management. You tanya, you kenalkan diri you sebagai agent, and then you tanya ada tak rumah-rumah nak jual ataupun nak sewa. Itu sudah 2. Okey, sekarang saya tambah lagi 5 bagaimana you nak dapat listing. Sebab kita tahu listing ni penting. Yang pertama adalah apabila kita baru. Okey, Miss Wong, you umur berapa? Oh, saya sedua lah 43. 43. Okey. So saya umur 40. You younger than me lah. Actually saya ialah construction punya QS. Tapi saya sudah bowling saya macam tu sebenarnya. You can macam mana yang adalah kita kena beritahu semua orang kawan kita satu dunia, sama ada melalui call, sama ada melalui Facebook, sama ada melalui WhatsApp.
ataupun kita jumpa, kita bagi business card, kita kena beritahu, "Hi, how are you? Saya sekarang sudah masuk itu bidang barulah. Saya sekarang jadi ejen property. So kalau you ada any property nak sewa ke, nak jual ke, atau you punya kawan nak jual ke, ataupun you punya keluarga nak jual ke, nak sewa, let me know. Nanti saya tolong." Boleh Faham Oh, macam ni cakap dengan kawan yang dulu saya punya lah. Ya, semua kawan. Boleh Razi, boleh. Razi berapa umur? Aha. Razi? Saya 56. 56. Okey. So, apabila macam ni, kita boleh beritahu kepada semua orang bahawa kita adalah ejen property. 26 tahun. Orang kenal Wong 43 tahun. Orang kenal Izni berapa umur? 30. Izni 30 tahun. So, kita kena branding diri kita kena beritahu mereka yang saya ini ejen property. So, kalau ada apa-apa berkaitan property, nak jual ke, nak sewa ke, ataupun nak tanya ini market value ke, saya boleh tolong. Boleh So, macam kita orang buat itu insurans lah, dia target lah, dia punya kawan-kawan dia offer itu insurans. Sekarang kita property, kita offer lah. Kita beritahu kita sekarang ada new life, kita ada satu bidang yang baru, kita buat ini property, jadi kalau ada property nak jual, nak sewa, just let me know and then saya boleh bantulah. Boleh macam tu? Boleh Wong? Boleh, mesti Ya. boleh. Ya. Kita dapat listing, boleh Ya, betul juga. Kita mana tahu dia ada orang duduk sini dekat kita. Ya. Actually, saya nak tanya Syawash. Boleh. Dia orang cakap lender kan nak cari dekat you punya rumah, betul tak? Jikalau jual beli rumah kan, mana-mana jauh pun boleh lah. Macam jikalau saya duduk Ampang jual dekat Klang pun boleh pergi. Dia cakap betul ke? Betul. You nak jual Melaka pun boleh. Bawa orang pergi tengok. Ya? Jual pun nak bawa orang pergi tengok, betul tak? Ya, kena bawa pergi orang tengok. You tak boleh. Dia cakap compare jika kalau you nak buat itu saver kan, berbanding dengan saver kan. Dia cakap saver you cari you punya konto dekat you. Konto baiklah. Kalau jual beli rumah, kedai atau apa mana tempat pun boleh pergi. Dia cakap dengan saya. Mengapa? Sebab kita unlimited. Unlimited lah. Tapi you cakap saver. Kita punya, walaupun you branch Ampang, dia tak kisah, you boleh masuk je kawasan tersebut. Tapi saya nak tanya, jika long bumi lok macam kita Cina ambil, susah sikit tak? Boleh. Ramai yang Cina bantu itu orang Melayu buat jual, buat sewa. Tak jadi isu. Macam tu you dekat Putrajaya banyak ialah buat tanah ke? Kerana Putrajaya dekat Dengil Bangi Ya. Salah tinggi kan? Ya. Sana. Kita boleh buat semua lah. Kita boleh buat sewa, kita boleh jual itu tanah, jual itu komersial, jual itu kediaman lah. Okay? Okay, faham. Okay, baik. Itu first adalah kita call, kita beritahu kawan kita, kita update kita punya status Instagram ke, Twitter ke, Facebook ke. Hi there, I now Oriental Real Estate Agent lah. Buat advertisement lah. Macam mana? Instagram sana. YouTube. Oh, bukan macam kita punya Facebook post macam tu lah. Lebih kurang lah. Tapi macam mana you nak belajar, you kena buka Facebook, buka YouTube, how to posting in Instagram. Okay? Okay, saya berat. How to post YouTube sana ada lah. YouTube confirm semua ada lah YouTube. Senang lah macam tu. Okay. Thanks. Okay.
So maksudnya kita kena iklankan, kita kena beritahu orang seminggu sekali ke yang kita sekarang adalah property agent under Oriental. Oriental ni sudah 33 tahun. So very good branding for you. Sebab ada agensi yang hanya 2-3 tahun saja. So klien kurang percayalah. Kita sudah 33 tahun. Since 1988. Ini Oriental. So kita berada dalam agensi yang sangat lama, sangat tua, sangat berpengalaman. Jadi kita pun kena bawa nama Oriental dengan baiklah. Okey? Nanti kita pun beritahu juga kepada kita punya adik-adik, kita punya sepupu-sepupu, nanti you mau beli rumah, you cari I lah, I tolong. Faham nanti you punya anak mau sewa, you beritahulah, I tolong cari rumah sewa. Kita kena beritahu macam tu, kita punya klik, kita punya family, kita punya friend, kita punya jiran, kita punya kawan-kawan kelab ke, kawan-kawan persatuan ke, kalau kita orang politik, kawan-kawan politik ke, kita kena beritahu mereka yang saya ini property agent. So saya boleh bantu untuk you untuk sewa ke, untuk beli ke, untuk check market value ke, apa-apa sajalah. Boleh Itu yang first. Second thing, macam mana kita nak berjaya dalam bidang ni untuk dapat listing, you tengok senior you yang ada dekat dengan you, so you minta listing dia, kemudian you iklankan. Kita panggil Co-A ada kita punya senior, dia sudah banyak property. Mungkin kita ambil 10 dahulu yang dekat dengan rumah kita. Kita beritahu kepada kita punya senior, kalau dia kakak lah, kata kakak, saya baru lagi lah, boleh you share you punya listing, saya tolong iklankan. So apabila kita dapat listing tersebut, kita iklankan, kemudian kita dapat buyer, so kira co-agency lah. Kalau commission 3%, kita punya 1.5%, senior kita yang pegang listing dapat 1.5%. Boleh? Faham yang tu? Boleh Faham So kita kena call. Boleh cakap sekali lagi. Boleh. It's okay. Siapa dia? Tracy, kalau you ada nak apa-apa, you just chat I baca Tracy Kalau you nak cakap apa-apa, you just beritahu dalam chat, saya baca, ataupun Liza, tak dengar. Okey, baik. Okey, Wong, you nak tanya apa? Sila. Tadi kata itu percentage itu kerana saya baru pergi itu toilet saya tak dengar. Boleh repeat? Okey, percentage tu maksudnya macam ni. Kalau misalnya kita ada senior kita punya branch, kita tengok dia punya listing, wah banyak, ada 100 listing sebagai contoh kan. So kita kata you ada listing saya punya kawasan tak sekitar ini. Okey, dia pun tunjuklah, dia tengok saya ada 10 listing kawasan ini. Boleh saya iklankan? Sure, you ambil lah, you iklankan. So kita pun ambil listing detail dia, kita ambil gambar, kita ambil 10 dahulu, kemudian kita iklankan. Apabila kita iklankan, ada buyer, kita okeylah, proceed lah. So apabila berjaya, listing dapat 1.5 commission, kalau 3% kemudian kita yang cari buyer dapat 1.5 commission. Kita panggil ini co-agency. Boleh? Faham. Co-agency, saya faham. Co-agency. Maksudnya, kadang-kadang kita nak tambahkan listing, kita nak jadi 50, yang tadi kita dah iklankan diri kita dah cari dekat community, kita dah tanya itu JMB, office management, lagi kita nak tambah kita punya listing lagi, kena co-agency. Kita tak payahlah ambil duduk Ampang, nak ambil Bangi, tak payahlah. Kita ambil Ampang sajalah. Faham. Syawon, you 9:30 until 11 Apa dia?
you punya masa untuk you punya ni course ialah 9.30 sampai 11. Apa dia? Oh, sampai 11. Okay, thank you. Kita ada berapa dalam Tengok 20 itu. dalam 20 minit lagi lah. Okay. For agensi kawan kita, senior rank kita, dan kita ambil listing dia mungkin 5 ataupun 10 untuk tambah kita punya listing supaya kita ada aktiviti lah. Okay, boleh Ini co-agency kita panggil. You boleh dapatkan daripada you punya senior, ataupun kalau you ada leader, better you ambil leader you punya listing and then you boleh iklankan lah. Okay, itu yang kedua. Okay, kemudian yang ketiga adalah kita dapatkan daripada mudah.my. Siapa yang tak biasa ambil listing daripada mudah.my? Wong, you sudah biasa ambil daripada mudah.my listing? Oh, mudah punya listing. Oh, you cakap co-agency dengan orang dekat mudah.com ke? Bukan. Ini bukan. Ini direct owner. Oh, tak ada. Saya tak pernah try. You tak ada pernah. Tracy tak ada. Izni pernah diajar untuk dapat direct owner daripada mudah. Saya semua ambil pada mudah.my ya. Okey, mudah.my. Okey, boleh. Sekarang kita boleh belajar tak? Semua ada handphone depan masing-masing? Ada. Okey, ada. Kemudian buka mudah.my boleh? Ada apps mudah.my? Okay, sekejap. Semua buka. Wong, Tracy, you buka. I ajar sekarang. Ini cara mudah untuk dapatkan listing daripada apa dia tu, daripada direct owner. Okay, dah. Okey, dah buka semua? Aha. Okey, sudah. Okey, sekarang apabila kita buka mudah.my, okey, kita buka mudah.my sekejap. Mau share tak? Kita buka mudah.my, kemudian kita pergi ke property for sale. Boleh? Property for sale. Okay. Okey, kita pergi property for sale. Kita ambil apartment yang atas sekali. Boleh? Sekali apartment. Boleh? Tracy, okey. Wong? Kita guna tab lah. Lebih better lah. Ya. Okey, Razi, boleh? Alright. Okey, nanti saya cuba arrange untuk turun di Perlis lah untuk bantu. Okey, lagi ada pertanyaan? Tracy, you ada nak tanya apa-apa? You boleh chat dalam chat? Oh no, tak ada So, Kamarudin, macam mana? Nak tanya apa-apa? Kita round table, habis dah? Saya, bila kita dah buat iklan, kita dapat banyak orang minta tolong cari. Masalah payah betul Ustaz nak cari. Okey, baik. Mana nak tolong? Ada 5-6 orang cari macam tu. Okey. Salah. Yang pertama, kita kena educate Kita kena educate kita punya client. Kita kata tuan, 200,000 kalau nak digombak dah tak ada. Apartmen saja sudah 300-400,000. Jadi mustahil untuk saya bantu dapatkan that budget untuk teres. Kalau apartmen itu pun kadang-kadang apartmen yang sudah lama. Kalau apartmen baru 300 atau 400,000. Jadi kita kena educate dia dan kita jangan buang masa. Boleh Kalau kita tak boleh tolong, kita kata minta maaf saya tak boleh bantu. Itu saja. Sebab kita ada tugas lain yang kita boleh kena buat lagi. Kalau kita kata kalau nak teres 200,000 sebenarnya kalau di Pahang pun tak dapat, di Kelantan pun tak dapat sebenarnya. Agak sukar. Jadi saya tak boleh bantulah. Tapi kalau apartmen range lah, tapi bagi masa kepada saya lah. So bagi saya, kita sebagai rent, sebagai ejen hartanah, kita juga perlu educate kita punya klien. Sebab apa? Macam ni, kadang-kadang mereka tak tahu, kadang-kadang mereka bajet mereka terhad, kadang-kadang ini adalah kali pertama mereka beli rumah, jadi mereka tak tahu. Kita jangan kata apalah
Mana ada. Kita jangan naikkan suara, kita jangan peli, kita jangan sindir, tak ada. Kita educate dengan yang cara baik. Minta maaf, macam ni, ni data saya tunjukkan daripada BRICS, daripada mudah. Semua kalau kawasan ni tak ada dalam 300-400 ribu apartment. Teres tu pun susah nak dapat, tapi adalah kawasan hujung-hujung sikit ada. Okay, so tak mungkinlah saya boleh bantu untuk dapatkan teres seharga 200 ribu. Saya minta maaf, saya tak dapat. So kita educate dia lah. So kalau kata macam ni tuan, saya cadangkan tuan beli dulu. Kalau tuan sekarang gaji dah naik ke, ataupun nak join loan dengan isteri ke, nak join loan dengan anak ke, so bolehlah dapat 400 ribu combine loan, so bolehlah dapat 400 ribu. Macam tu. Boleh Kamarudin? Okey Ustaz, terima kasih. Kita educate dia lah, kita educate. Saya tanya sikit. Boleh? Kita boleh pakai kalau kita letak banner tu, banner property tu, kita boleh letak mana oriental sebenarnya macam ni, kalau tak ada nombor rent, biasanya oriental tak boleh buat dulu banner. Razi dah ada nombor rent belum belum, saya tak ada nombor rent. Ataupun macam ni, guna banner saya dulu. Nanti kalau ada orang call, saya akan passing nombor Razi kat dia lah. Boleh? Guna banner senior ke, boleh guna banner leader ke. So nanti leader kalau ada orang call itu property, dia akan maklum pada kita, Wong, ini ada orang call mau ini property, you call balik lah. Boleh Sama juga dengan Izni, sama juga dengan Faris. So apabila dia kita gantungkan banner kita punya senior ataupun leader, so apabila orang contact itu punya numbers, okay, itu punya numbers, so senior saya passing lah, biasanya macam tu lah. Boleh Razi? So kalau untuk semua, usahakan kalau betul-betul serius untuk berjaya dalam bidang real estate ni, kena pergi NCC course. Okay? So kena pergi NCC course. So maksudnya kena pergi NCC course adalah untuk kita dapatkan rented. Okay? So saya rasa kita dah selesai untuk hari ini. Saya rasa okey. Kemudian saya tinggalkan nak tanya saya apa-apa, boleh. Okay? Tapi utamakan branch dululah. Tapi kalau misalnya saja nak chit-chat, nak dengar pengalaman, nak apa semua, sebenarnya kita boleh tanya any branches oriental. Kita adalah satu family, kita adalah satu agensi yang kita sama-sama support untuk kita berjaya. Okay, boleh? So saya end this session. Saya ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang kita dapat bersama. Ada Izni, Kamarudin, Wong, Tracy, Faris dan Razi pada hari ini. So saya bermula 5 tahun dahulu macam you all bermula. Okay? Saya bermula macam you all dulu. So tak ada apa yang special daripada saya sebenarnya. So kita boleh develop kita punya sendiri. Apa yang diajar oleh Kickstarter ni sebenarnya sangat bagus, dan juga apa-apa tips yang you dapat daripada kita, so gunakan sebaik mungkin. Kalau tak faham boleh tanya, dan kita sangat-sangat seronok sebenarnya untuk together, sebab kita sangat-sangat seronok. We are family oriental, we are team. So saya end of this session, saya ucapkan share, terima kasih kepada semua. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada lain masa. Okey, selamat pagi, salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serah pada Sarizalah.